بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini, pada hari Jumaat penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tunjukkan kepada kita hidayah. Allah pelihara kita daripada cabaran fitnah akhir zaman dengan membaca salah satunya 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi. Dan pada hari ini kita ingin menyambung, semalam kita sudah pun berbincang pada halaman 158. Hari ini kita meneruskan pada halaman 159 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi dia semalam pakai, hari ini pakai yang ni. Betul, dia jadi makin handsome Ustaz ni. Allahu akbar. Betul, kadang saya sebab saya baru biasa pakai ni. Ustaz dah banyak kali pakai kan? Sikit banyak. Jadi bayangkan Ustaz kalau sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan, para frontliners kita Ustaz, bukan hanya sekadar pakai ini, tapi seluruh badannya ditutupi dengan apa tu PPE dan sebagainya. Namun tujuan dia untuk selamatkan kita. Selamatkan. Allah, yang kita doakan mereka terus diberikan ketabahan. Betul, ya. Menyelamatkan satu nyawa. Betul. Seperti menyelamatkan seluruh nyawa manusia di bumi ini. Banyak pahala yang kita doakan kepada semua pejuang-pejuang frontliners. Amin. Terus istiqamah kerana kita berada pada fasa darurat ini. Betul, darurat politik ya, tetapi ia adalah tujuannya untuk memastikan kita perlu jaga sesama kita, mohon pada Allah Subhanahu taala untuk berikan yang terbaik kepada kita Ustaz ya. Jadi alhamdulillah pada tuan-tuan terus bersama dengan My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat ini. Mungkin bagi yang berada di rumah ataupun tak boleh nak solat pula Ustaz. Betul, ya, solat Jumaat pula tak ada di banyak negeri. Harapnya tuan-tuan jadikan perkongsian pada hari ini sebagai ganti pada khutbah ya, mengambil pelajaran bagi ayah-ayah yang ada. Sila ajak kepada anak, pada pasangan, pada isteri ya, kepada kawan-kawan, kerana ini adalah peluang untuk kita sama-sama kembali mengambil kesempatan ya pada jam 12 ataupun ulangan pada jam 5 ataupun pada malam ataupun esok pagi insya-Allah. Jadi kita mulakan, kita share di Facebook, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. Terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Azim. Terima
kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan Ummul Quran Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji kepada Allah Tuhan sekalian alam. Dan di dalam Al-Quran ini ada 5 surah yang bermula dengan alhamdu, Al-Fatihah ini, dan kemudian ada surah Al-An'am yang telah pun kita selesai dalam My Quran Time. Kita akan menuju kepada surah seterusnya iaitu surah Al-Kahfi yang kita baca saban minggu Ustaz ya, sebenarnya iaitu kita memuji pada Allah SWT. Allah menurunkan kitab kepada kita, kepada hamba-Nya untuk menjadi pedoman ya, walam yaj'allahu iwaja. Allah tekankan tentang tidak ada kebengkokan di dalamnya, kerana di dalam surah Al-A'raf kita sudah pun melihat sebelum ini bahawa sebenarnya ada individu yang dia mencari ya, dia mencari iwaja dalam apa-apa yang ada ya. Kalau ada benda lurus Ustaz ya, orang buat baik dia nak cuba bengkokkan, dia cuba nak bengkok-bengkokkan. Dan itu sebabnya kita doa pada Allah SWT dengan kita diberikan peluang ada di rumah ya, ataupun mengikuti halaman pada hari ini, kita harapkan kita mendapat kelurusan ya. Kadang-kadang perasaan kita bengkok ataupun pemikiran kita bengkok, lupa, tak faham sebagainya. Datang Al-Quran, ia menjelaskan apakah objektif kita Ustaz ya, purpose, tujuan kita hidup, dan perasaan kita ini perlu kita kuatkan walaupun ada banyak cabaran seperti Nabi Hud. Ini yang kita nak lihat sinopsis pada hari ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-68. Kita menyambung kisah Nabi Hud ya, kisah Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, dan kemudian kita terus ya sampai ayat 72 itu, dan kemudian dibawakan kisah Nabi Saleh. Jadi semalam kita bincang kisah Nabi Nuh, kisah Hud dan sambungannya, dan kemudian kisah Nabi Saleh yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini bahagian yang pertama, minggu depan kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-74 insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-71 dahulu untuk kita melihat kepada peristiwa Nabi Hud ini sendiri. Dan ada surah Hud Ustaz ya, surah yang ke-11 surah Hud, tapi di sini sudut yang diberi perhatian itu menarik ya. Sudut apa? Jom kita baca dahulu ayat 68 hingga ayat yang ke-71 insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak baca sekarang ni halaman 159 bermula ayat 68 sehingga ayat 71 Ustaz. Ya, agak panjang juga, hampir separuh muka surat. Dan saya nak cuba Ustaz permulaan ini Ustaz dengan bacaan Bayati Ustaz, Murattal Bayati. Boleh Ustaz? Boleh. Insya-Allah. Ustaz pakai ini boleh Bayati? Itulah kita cuba dengan jangan dia jadi lain pula nanti kan. Okey, baik insya-Allah. Baik, insya-Allah kita cuba tuan-tuan dan puan-puan. Cuma perhatikan ayat yang ke 69 tu ada satu kalimah bastah di atas huruf sad itu ada huruf sin. Jadi jangan kita tersilap cakap mungkin percetakan salah, tak, memang dia kalimah dia ditulis macam ini. Dan macam mana kita nak baca, kita akan baca dengan huruf sin, bastah. Baik, jadi nanti insya-Allah kita akan terang sikit lagi segmen tajwid nanti. Namun kita baca dulu ayat 68 sehingga ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 68 hingga ayat 71 Ustaz ya. Yes, kita melihat kepada kisah Nabi Nuh ya. Kalau semalam kita melihat bahawa Nabi Nuh ini ataupun Nabi Hud ya, Nabi Hud bukan Nabi Nuh kita tengok semalam. Hari ini kita lihat kepada sambungan kisah Nabi Hud. Nabi Hud ini ditemplak ya, ditemplak oleh kaumnya. Dia kata kaumnya kata safahah ataupun kamu ni safih adalah orang yang bodoh ya. Nabi Nuh digelar sebagai dal, sebagai orang yang sesat. Jadi sudah pun dibalas oleh Nabi Hud ya, jati diri Nabi Hud itu pada ayat yang ke-67 semalam. Dia menyatakan, wahai kaumku, aku bukan safihah itu iaitu bodoh ataupun gila, walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah rasul daripada Tuhan seluruh alam. Jadi keyakinan Nabi Hud itu disambung pada ayat 68, uballighukum risalati rabbi, iaitu tugas Nabi Hud ini adalah aku menyampaikan kepadamu risalah, surat amanah Tuhanku. Jadi maksudnya rasul ini adalah ataupun Nabi Hud ini adalah rasul membawa risalah daripada Tuhan. Nabi Hud jelas bahawa beliau adalah rasul ya, dan juga ada fungsinya adalah membawa risalah, bukan sendiri punya mesej tapi mesejnya adalah daripada Tuhanku. Jadi jati diri Nabi Hud ini yang menarik Ustaz ya. Dalam hidup kita seharian pun kita kena jelas kita ada risalah yang kita kena perjuangkan ya, kerana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak bersama dengan Nabi. Dia mesti kalau nak jadi geng doktor, kenalah buat kerja doktor. Kan, tak bolehlah duduk kata oh saya nak dipanggil doktor tapi tolong rawat kepada pesakit COVID contohnya. Minta maaflah saya ni kalau bancuh teh bolehlah. Itu bukan nama doktor kan. Okey, kecuali ada yang kata doktor lain lah pula kan. Baik. Jadi bila dijelaskan pada ayat 68 ini, uballighukum risalati rabbi, ini adalah sebagai ini susah nak sebagai kejap ya. Ini adalah sebagai satu tugas, fungsi. Dan dijelaskan di sini wa analakum nasihun amin ya. Bahawa aku ini adalah padamu memberi nasihat yang boleh dipercayai. Jadi Nabi Hud claim ya, menuntut orang untuk percayalah pada saya, bahawa saya ni bukannya orang yang tak boleh dipercayai. Saya ni boleh dipercayai kerana selama hari ini pun saya tak pernah menipu. Itu jugalah sebenarnya gelaran yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini turun kepada Nabi ketika Nabi berada di Mekah, digelar, dikecam. Kalau katakan Nabi Nuh digelar dal, Nabi Muhammad digelar sesat. Ya. Kalau Nabi Hud digelar sebagai safihah ataupun gila ataupun bodoh, sebenarnya itu juga yang telah digelarkan pada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dapat semua gelaran-gelaran kecaman yang ada pada nabi-nabi terdahulu, tetapi Nabi tetap juga menyampaikan ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku tetap akan memberi nasihat. Nasihat ini maksudnya adalah memberi nasihat yang bersih ataupun suci, ya, membersihkan seseorang daripada sesuatu kekotoran. Dan pada waktu itu kaum Ad ini diselubungi oleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa takbur. Mengapa mereka rasa takbur? Pasal mereka ni orangnya besar, Ustaz, ya. Itu sebabnya pada ayat 68 ini awa ajibtum, ya, dan hairankah kamu bahawa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang lelaki daripada kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ceritanya begini, iaitu Nabi Hud yang bersama dengan kaum Ad ini adalah tinggalan daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh kan banjir habis semua, kecuali ada beberapa orang yang masih survive, masih hidup lagi. Maka mereka masuk kepada kaum Nabi Hud. Ya, aku tersilap dia punya Ad Hud, Ad kaumnya, nabinya adalah Nabi Hud. Jadi di sini Nabi Hud bertanya, apa nak pelik sangat? Dan kalau kita tengok sejarahnya, Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang pada waktu itu. Mereka ada orang-orang yang berjasa, orang-orang tua mereka yang berilmu, buat baik. Jadi mereka amat kagum pada mereka. Bila orang tua ini sudah meninggal, mereka buat patung sebagai nak mengingati kepada orang yang buat baik tersebut. Tetapi lambat laun bukan sekadar mengingati, tapi mereka menyembah kepada patung-patung berhala tersebut. Okey, itu sejarah kaum Nabi Nuh. Jadi sebahagiannya itu diingatkan, kalau katakan diingatkan sini, awa ajibtum, mengapa kamu rasa pelik, ya, kalau datang zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum, datang dari atas rajul daripada kalangan kamu. Kerana apa? Kerana kaum Nabi Nuh mereka sudah pun mendapat rajul, insan-insan yang mulia, dan mereka angkat. Jadi kalau zaman ini, ya, kita kena ingat Nabi Nuh dan Nabi Hud ini pada zaman yang berbeza, ya, bukan sekadar 1 tahun 2 tahun, ya, bertahun-tahun berbeza, pada era yang berbeza. Jadi Nabi Hud bertanya, apa pelik? Dulu pun ada orang yang mulia yang dipilih, sekarang ini Nabi Nuh ataupun Nabi Hud ini sendiri liyunzirakum, untuk mengingatkan. Dan ingatlah, wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Jadi Nabi Hud mengingatkan, ingatlah kamu diciptakan, dijadikan untuk menjadi khalifah, ya, menggantikan kepada kaum Nuh yang sudah pun hancur kerana mereka berbuat kerosakan. Jadi kamu sepatutnya membuat kebaikan, bukannya mengulang balik sejarah. Jadi bila Allah bawakan kisah Nabi Nuh, Ustaz, ya, kisah Nabi Hud, nanti kita akan tengok kisah Nabi Saleh. Walaupun nampak bersiri, tapi sebenarnya bukan hari ini berlaku, lepas tu besok ke tahun depan ke, bukan. Ini beribu-ribu tahun, ya, beratus tahun berbeza. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya orang mudah lupa. Ya, mudah lupa. Kadang-kadang kita apa yang berlaku tahun 2000 terlupa, akhirnya hujung 2000 kena 2021 berlaku balik semula. Itu yang kita sekarang, Ustaz, kerana kita kadang-kadang lupa bahawa kita kena jaga SOP, ya. Ada orang rasa macam kita ni tak boleh ni, kita nakkan kuasa, saya nak pergi shopping melampau-lampau, cuti melampau-lampau, dan akhirnya ia memberi kesan kepada kita. Kita baru setahun, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini kita bercakap tentang beratus beribu tahun. Jadi Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini. Dan kemudian wazadakum fil khalqi bastah, iaitu penciptaan kamu itu adalah dengan kuat dan tinggi. Maksudnya ialah agar kamu memperjuangkan orang lain, bukannya jadi sombong. Ini tema dalam surah Al-A'raf, jangan jadi orang yang sombong, akhirnya nanti berada di tempat yang amat rendah di akhirat nanti, iaitu di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada ala, iaitu nikmat-nikmat Allah agar kamu berjaya. Jadi formula berjaya dalam Quran ada 40, dan salah satunya adalah dalam ayat ini, iaitu mesti ingat kepada ala Allah. Apa maksudnya? Dia bukan nikmatullah. Ini dibincangkan, iaitu nikmat ini adalah nikmat kalau nikmat dalam bahasa Arab, nikmat yang lembut.
yang kita itu sebabnya sampai ke akhirat nanti rasa sejuk ya. Tapi ala ini adalah nikmat yang lembut dan juga keras. Ya, jadi dalam kes ini mereka juga dapat nikmat mereka berbadan sasa, berada rumah mereka daripada tempat yang hebat. Itu yang keras, tapi yang lembutnya ialah mereka dapat duduk dengan aman, damai. Itu yang Allah kata ingatlah ya nikmat lembut dan juga keras ini kerana itu adalah untuk kamu berjaya. Ini formula yang Allah beritahu kepada kita dalam ayat yang ke-69 dan diikuti dengan ayat 70 ya. Tapi sebelum kita pergi kepada ayat 70 yang maksudnya ialah orang-orang Nabi Hud itu, kaum Ad itu dia berhujah kan, qalu adakah kamu datang pasal nak suruh kami sembah Tuhan yang satu dan mengingatkan bukan apa yang telah disembah oleh ayah nenek moyang kami. Satu untuk mengingatkan, dia marah orang ingatkan beribadah pada Tuhan yang satu, dan juga untuk kepada nenek moyang. Jadi ini psikologi yang kita akan lihat lagi lebih lanjut. Cuma kita nak lihat perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu sama-sama nasaha ya, yang membawa kepada perkataan maksudnya nasihat. Ini berulang 13 kali di dalam Al-Quran. Apa maksud nasihat? Nasaha ini adalah memberi nasihat, untuk menyucikan, untuk memberi nasihat kepada seseorang. Itu sebabnya kalau dalam hadis Nabi kan, ad-dinu an-nasihah ya, tapi bukan sekadar untuk manusia. Liman, kepada siapa? Kepada lillah wa rasul. Jadi kepada Allah kita tak bagi nasihat kan, untuk menyucikan Allah, tapi kita sendiri yang kena menyucikan ataupun mengkuduskan Allah SWT. Kita hati tenang. Allah bagi kita COVID-19 pada 2021, kita tahu bahawa ya Allah, aku tahu engkau sayang aku. Kan, engkau bagi ini kerana aku nak makin dekat lagi dengan Al-Quran. Makin lagi engkau bagi ini kerana nak bagi aku makin kuat. Itu adalah cara kita nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kepada Rasul macam mana? Kerana kita nak ikut pada Rasul. Kita makin berjuang lagi, makin cinta pada Nabi. Mungkin masa PKP ni ustaz ya, masa untuk semak balik buku-buku sirah Nabi. Ya. Itu caranya, bukan sekadar pada Maulid Rasul dengan ceramah habis. Ya. Jadi perkara-perkara ini adalah ad-din an-nasihah, ada kaitan dengan perkataan nasaha sebentar tadi. Jadi ustaz, kita dah tengok sedikit kisah Nabi Hud ini. Kita nak tengok lagi, ada banyak lagi ayat tadi. Tapi kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Rahmati kami dengan Quran. Allah marhamna bil Quran. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran teman kami pagi, petang, siang dan malam. Kita dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan kalamullah, yakni Al-Quran. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah ya Ustaz Fazrul. Sekarang banyak masa kita di rumah kan, jadi kita dah boleh set pukul berapa nak tengok ni, tanya anak-anak kan. Mungkin pukul 12 ada kelas ke dan sebagainya. Okey, kita tengok petang ni okey, ataupun malam ke ataupun pagi kan. Jadi itulah mudah-mudahan kita terus dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah berkongsi sepanjang minggu ini, antaranya ialah tentang idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, dan juga idgham bila gunnah. Jadi hari ini kita nak sambung lagi ulang kaji ataupun pengajian kita dalam bidang tajwid, iaitu tentang idgham bi gunnah, ataupun ada setengah kita gunakan idgham ma'al gunnah. Apa dia idgham bi gunnah? Maksudnya idgham bi gunnah ialah idgham berserta dengan dengung. Cara baca dia
hendaklah memasukkan huruf yang mati iaitu nun sakinah atau nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengan dengung. Kan. Masukkan huruf yang mati iaitu nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengan dengung. Kita telah belajar sebelum ini huruf idgham ma'al gunnah ni ada 4 iaitu ya, waw, mim dan nun. Jadi setiap kali nun mati ataupun nun sakinah dan juga tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka kita kena masukkan huruf tersebut, huruf nun mati ataupun tanwin ke dalam 4 huruf tadi. Kan? Contohnya kita tengok pada ayat yang ke miwal, ayat yang ke-11 surah yang ke-13, ayat yang ke-11 kalimah nun mati bertemu dengan waw. Miwal, hilang bunyi nun pergi mana? Masuk dalam waw. Miwal berserta dengan dengung 2 harakat. Kemudian lagi contoh tanwin bertemu dengan waw. Nuhi wa zadakum, nuhi wa, contoh kan. Kemudian nun mati bertemu dengan ya. Famai, nun mati masuk dalam ya, dengung 2 harakat. Famai ya'mal, kan. Dan contoh yang terakhir iaitulah tanwin bertemu dengan ya. Hisabai yasira. Kan, jadi masukkan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun, masuk berserta dengan dengung 2 harakat. Itulah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Kalau kita tengok dalam halaman yang kita belajar pada hari ini ada terdapat contoh nun mati atau tanwin ini, antaranya ialah tanwin bertemu dengan mim. Banyak tanwin bertemu dengan mim. Okey, satu ayat yang ke-69 nuhi wa zadakum. Kita sebut juga tadi nuhi wa zadakum. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, kalau kita perhatikan baris dia, dari segi baris dia Ustaz, tanwin ni baris 2 ni, bila dia dengung Ustaz, baris dia tu tak selari. Tak selari. Nak buat macam mana? Cara susunan, cara dia tulis dulu Cara dia tulis tu adalah bantu kita, baris dia tu tak akan selari. Guru-guru kita pun selalu sebut kan dalam kita belajar mengaji, dengung, kalau nak tahu dengung ke tak, tengok baris dia selari ke tak. Tak selari, dengung. Nama apa? Nama belum ingat lagi, lepas PKP ingat insya-Allah. Tak apalah. Kita belajar kan sikit-sikit. Kalau nun mati pula atas dia tak ada, atas huruf nun tu dia kosong, dia tak ada tanda bulat tu. Itu antara simbol-simbol lah yang boleh bantu kita untuk sedikit sebanyak memahami hukum tajwid. Contoh liyunzirakum tu kan. Nun mati bertemu dengan zal, atas nun tu tak ada tanda, kosong. Jadi ni dengung ni, nama insya-Allah bulan 2 nanti ingat. Contohlah ya. Kalau tak ingat nama pun, tapi hukumnya masih lagi ingat dan betul bacaannya. Tapi kalau dapat tahu nama, bonus lah. Lagi bonus. Baik. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi menjelaskan tentang hukum tajwid kita. Untuk bacaan kita jadi lebih mantap lagi. Gunakanlah tuan-tuan ya, kita manfaatkan pada waktu PKP ini. Betul, untuk semak balik. Betul, dah sibuk nanti. Mungkin tak sempat nak tengok hukumnya, tapi kita terus kena membaca Al-Quran. Itu yang kita belajar pada halaman sebelum ini, iaitu halaman 157. Pada orang-orang yang kufur ya, yang diazab Allah, dia minta syafaat. Minta syafaat. Tapi sebenarnya syafaat ini hanya berlaku bila kita banyak berinteraksi dengan orang tersebut. Kan? Jadi kalau kita banyak berinteraksi dengan Quran, insya-Allah syafaat Quran akan hadir. Ya. Kita banyak berdoa pada Allah, Allah beri syafaat kepada kita. Banyak berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat, moga Allah izinkan Nabi memberi syafaat kepada kita. Kalau kita jarang-jarang, lepas tu nak minta tolong pula ya, macam dekat inilah dekat universiti Ustaz ni, jarang cakap dengan pensyarah. Hujung tahun bila nak dapat A tu, cikgu bagi tak ada. Kata awak ni student saja kan? Student saya. Jangan sampai kita tak digelar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang diingatkan pada ayat yang ke-70, iaitu kaum Nabi Hud ini yang menjadi panduan pada Nabi Muhammad ketika berdakwah.
kaum Nabi Hud ini dia mempersoalkan, Yes, ya, Nabi Hud, mengapa kau ni nak suruh kami ni beribadah pada Allah yang satu, nak memberi peringatan tentang nenek moyang kami, kan? Kalau cuba datangkanlah apa yang kau kata ada azab, sila. Ya, itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-70. Jadi cabaran bila mensyirikkan Allah dan juga sombong ini sampai satu tahap ialah seseorang itu akan mencabar orang yang bawa kebaikan itu untuk mendatangkan azab. Tapi orang buat baik, jangan pula kita ni aku nak tumbuk, bukan begitu kan. Kita biarkan pada Allah yang menentukan. Itu yang berlaku kepada ayat yang ke-71. Kata Nabi Hud, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab, ya, iaitu Allah akan beri sesaan yang rijz, ya, maksudnya yang keji dan juga kemurkaan Allah. Adakah kamu akan mendebatkan pada tentang asma'in samaitumuha antum wa abaukum ma nazalallahu biha min sultan, ya, maksudnya apakah kamu ni nak berdebat pada nama berhala ataupun sesuatu yang diingatkan, dibudayakan oleh nenek moyang, padahal Allah tak pernah turunkan bukti tersebut. Fantaziru, tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Jadi Nabi Hud menunggu, kamu pun menunggu, dan apa yang berlaku ialah Nabi Hud pada ayat 72 berlaku sesuatu. Jom kita baca ayat 72 dan 73. 72 ini hujung kepada peristiwa bagaimana siapa yang selamat, siapa yang tak selamat, dan kemudian Allah bawa kita kepada kisah Nabi Saleh kepada kaum Samud. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Menarik Ustaz. Kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh pula. Kata silap Ustaz, terkenal dengan binaan yang betul, hebat, Madain Saleh tu kan. Madain Saleh. Allah, kita sampai insya-Allah Ustaz. Insya-Allah di kawasan kawasan Madinah di insya-Allah. Ya, kita cuba insya-Allah lah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 72 itu menyambung kepada kisah Nabi Hud sebentar tadi Ustaz, ya. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersama dengannya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan mereka hingga ke akar umbi orang-orang yang mendustakan ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi apa yang berlaku bila mereka mencabar, ya, dia kalau dia tak cabar tu masih lagi boleh diingatkan dalam hidup kita ni. Jangan cabar orang yang buat baik untuk mana-mana azab daripada Allah. Kalau katakan saya ni gila kuasa, okey mana-mana Allah nak tu, jangan sampai dicabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mencabar orang baik
kalau ianya mencabar kebaikan, sebenarnya kebaikan itu bukan datang daripada manusia tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku pada ayat 72 ini, sebelum diberikan azab kepada kaum Ad ini, fa anjainahu, kami selamatkan dia, iaitu Nabi Hud bersama dengan mereka yang menyokong kepada Nabi Hud, yang berbuat kebaikan. Dalam sejarahnya Ustaznya, dia ada gunung, Nabi Hud ni pergi ke gunung, belakang gunung tersebut. Tapi orang-orang ni pasal tak nak ikut, dia kata nak tengok tu, nak pergi ke gunung lah pula. Dia menemplak lagi. Maka apakah yang berlaku? Wa qatta'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina. Wa qatta'na dabir ini maksudnya ialah dia ini adalah frasa dalam bahasa Arab, seperti memotong tangan kanan kiri kita sampai jadi lumpuh, tak boleh bergerak. Jadi ceritanya ini frasa nak ceritanya Allah memberi azab kepada mereka. Azab apa? Pasal mereka ni kuat. Mereka ni badan sado, jadi Allah beri pada mereka, tak payah pakai harimau ke, tak payah. Allah bagi angin saja. Angin puting beliung. Mereka tidak dapat hancur segala-galanya, sampai ke angkar umbi. Yang selamat siapa? Iaitu Nabi Hud bersama dengan pengikutnya yang masih beriman. Jadi Allah menjelaskan wama kanu mu'minin, mereka itu tidak beriman kepada Nabi Hud, kepada risalahnya, maka itulah yang menyebabkan azab melanda kepada kaum Nabi Hud. Jadi ini sebagai satu pujukan Allah pada Nabi Muhammad yang mendapat wahyu ini juga untuk kita. Kalau kita beriman, Allah akan tolong. Allah akan selamatkan kita dan Allah akan beri kasih sayangnya. Kalau kita cuba buat baik, baca Quran, kita tegur kepada orang-orang yang rakus dalam harta, rasuah, kuasa, kita tegur, tapi kalau katakan nanti selamat ke kami ni kan, kadang tegur-tegur nanti silap-silap kami pula. Sebenarnya lambat laun, sebenarnya Allah akan, bukan lambat laun, Allah pasti akan menyelamatkan dan memberi rahmat. Yang penting kita beriman, kita tegur kerana iman, bukan kerana personal interest, bukan kerana pasal nak menangkan kami bantai dia, tulis dekat Facebook, bukan. Kita buat itu kerana nak menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah Nabi Nuh dan Nabi Hud yang kita perasan tidak ada mukjizat, Ustaz. Ini nak menghadapi orang sombong. Jadi pada zaman Nabi memang ada orang jenis begitu. Tetapi kalau zaman Nabi, kalau kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang ini ada bayinah, ada mukjizat. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-73 yang berkaitan dengan kaum Samud. Saudara mereka Saleh diutuskan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kita ulang sekali lagi, Ustaz. Ya, Ustaz, baik. Terima kasih, Ustaz. Ayat yang ke-73, Ustaz. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sebenarnya bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata, bayyinah kepadamu.
daripada Tuhan. Ini seekor unta betina daripada Allah sebagai keterangan untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan azab yang pedih. Ini permulaan Ustaz ya. Kisah Nabi Saleh bersama dengan kaumnya, kaum Thamud. Thamud ini maksud asalnya ialah sedikit. Pasal tempat dia ni sedikit air. Bila sedikit air, cabarannya datang satu bayinah, satu mukjizat, iaitu naqatullah, iaitu unta. Ya. Jadi unta ni dia nak minum. Kan. Tercabar juga mereka ni. Jadi dalam hal ini dia, kalau katakan kita kat Malaysia ni Ustaz, kita ada banyak air kan, alhamdulillah lah. Kalau katakan kena share dengan unta ke, dengan kucing ke, apa ke, okey. Tetapi pada waktu ini salah satu mukjizatnya qad ja'atkum bayyinatun, ya. Apakah mesej Nabi Hud ataupun Nabi Saleh ini? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama sahaja dengan mesej yang disampaikan oleh Hud dan disampaikan oleh sebelumnya kaum ataupun oleh Nabi Nuh. Sama Ustaz, konsisten saja mesej tersebut. Walaupun ini bukannya berlaku besok lusa, ia adalah satu jarak masa yang panjang. Nak ceritanya apa? Bila Nabi menyampaikan dakwah ke Mekah, Nabi menyampaikan mesej yang sama. Sama juga dengan kita, selepas 1400 tahun yang sama, kerana kita mengikut pada Nabi, kita nak memperjuangkan apa? Jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ikut pada tuhan lain. Tuhan lain tu tuhan duit, tuhan kuasa, tuhan apa lagi? Pasal duit itulah yang jadi rasuah Ustaz. Kuasa nak jadi, kalau boleh tak kisahlah orang sakit ke, orang banjir ke, yang penting saya nak berkuasa kan. Jadi itu adalah ilah lain. Ilah tu bukan kita kena keluar daripada agama Islam, sembah berhala ke apa ke, bukan. Itu satulah confirm kan, tetapi kita tak nak juga ibadah kita ini adalah ibadah hanya waktu solat. Kan kita cakap inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita belajar daripada surah Al-An'am. Tapi lepas daripada solat itu, tak, aku yang penting aku punya. Bukan lillahi rabbil alamin, li kan, untukku. Jadi perjuangan nabi-nabi ini, rasul-rasul ini adalah untuk memastikan tidak ada syirik dalam bentuk yang pelbagai ini. Itu yang menyebabkan mereka ini sanggup buat onar, kerana dia bukan sekadar berhala ya. Kalau di Mekah itu Ustaz ya, berhala itu bisnes. Kan. Kalau kita katakan ada arak kan, arak adalah bisnes. Orang yang marah kepada arak diharamkan, pasal nanti mana bisnesnya punya. Kan. Tapi kalau katakan ada orang yang tak apalah, kalau saya terpaksa ambil duit daripada organisasi yang menyokong pada syirik, saya rasa saya tak sanggup kan. Sanggup saya tinggalkan pasal saya yakin pada apa? Kepada Allah SWT. Kena buat perkara itu. Itu kena berani. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa ya qaumi ibudullah, wahai kaum, beribadahlah pada Allah. Allah dah jaga dah selama hari ini kan, nak dapat duit. Ini dapat ekstra 5-10 ribu, dah rasa macam kita mesti tolong sesama orang lain, tak kisahlah sampaikan syirik ke tidak ke. Perkara-perkara itu yang kita kena jelas, dan ketika menyampaikan nasihat itu, kita ikut Nabi Hud, nasihun amin ya, kita memberi nasihat untuk menyucikan dengan penuh percaya. Baik. Jadi apa yang berlaku ialah fazaruha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah kepada unta ini untuk makan dan juga minum air pada bumi Allah. Ini bumi Allah. Kamu tak boleh kontrol, tak boleh pula kamu pergi nak bunuh dia apa sebagainya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Ya, warning telah diberikan, kalau kamu kacau, kamu sentuh juga unta ini, azab yang amat besar. Jadi apa pelajaran untuk kita pada zaman ini? Kita di dalam Al-Quran kita ada benda yang kita tak boleh sentuh Ustaz ya. Kita kena berjaga-jaga, jangan main-main dengan apa ayat yang Allah telah berikan, khuatir nanti azab yang besar membawa kepada situasi kita pada hari ini, iaitu pada kaum Hud kan, dia siap mempermain-mainkan lagi kepada Hud itu sendiri. Dan di belah kanan itu si makcik-makcik ni menyatakan, dia kata sembahlah Allah ya. Dan kemudian ada pula yang membawang kata nak persoalkan pula pada nenek moyang kita ya. Jadi ini perkara-perkara yang zaman sekarang ni mungkin tak cakap nenek moyang, tapi cakap kita dah biasa buat. Kita punya senior apa level kita tu dah dapat macam-macam dah, takkan salah kot dia kan. Perkara-perkara itu kena dijaga. Dan di bawah itu kita bercakap tentang masih lagi kaum Hud ya, kaum Ad itu mempersoal menggelar Nabi Hud ini sebagai gila. Dan sebelah kanan bawah itu tentang mereka mempermainkan kaum Samud
mempermain-mainkan kepada Nabi Saleh yang menyatakan bahawa jangan kacau unta yang menjadi bayyinah sebagai mukjizat pada waktu itu. Jadi apa yang berlaku kepada kaum Samud ini, insya-Allah kita akan tengok pada minggu hadapan. Tapi resolusi kita daripada halaman 159 kita perhatikan. Yang pertama, ingat nikmat Allah walaupun ia kecil ataupun sedikit, ya, kerana itu asas untuk berjaya dalam hidup kita pada waktu ini. Yang pertama. Yang kedua, jangan melenting jika ditegur untuk menghambakan diri kepada Allah, dan jangan ikut orang terdahulu pasal senior saya, orang tinggi saya dah buat, saya pun boleh buat. Dan yang ketiganya, jaga iman dan amal agar Allah jaga kita sebagaimana Nabi Hud dijaga, diselamatkan oleh Allah kerana mereka beriman, beramal dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Membawa pada doa kita Ustaz, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Firman-Mu menyebut, ya Allah, andai akan dihitung akan nikmat-nikmat kurniaanku, nescaya kamu wahai manusia tidak mampu untuk menghitungnya, ya Allah. Maka ya Allah, banyaknya nikmat kurniaan-Mu kepada kami, maka jadikan nikmat-nikmat kurniaan-Mu itu menjadi penyebab buat kami untuk semakin tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Jangan Kau jadikan nikmat kurniaan-Mu buat kami menjadikan kami semakin jauh dan jauh kepadamu, ya Allah. Terima doa kami, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang tidak sombong, sentiasa melihat kepada ala Allah, sentiasa mengira nikmat kecil besar, lembut keras daripada Allah. Inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan ini, dan kita ingin menyebarkan Al-Quran dan juga kesedaran-kesedaran nilai berteraskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diselamatkan daripada pelbagai cacar merba yang berlaku dalam negara, dalam dunia ini. Kita bertemu lagi pada jam 5, pada jam 10, jam 6 pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita menyampaikan nasihat yang terbaik untuk umat. Al-Quran Time, baca faham amal.